Okay, untuk sesi ni saya hanya menggunakan slide sajalah. Saya tak ada guna video dan juga YouTube ke dan sebagainya, sebab kita punya line ni kalau kita nak cover memang tak dapat lah. Jadi saya akan gunakan slide sajalah sebagai pengantara antara saya dan juga semua. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi webinar untuk saya pada pagi ni lah. Jadi saya teruskan kepada slide lah. Dalam masa yang sama, ada juga rakan-rakan lain yang tengah masuk, join sampai limit yang dibenarkan lah oleh Google Meet sajalah. Sebab sekarang kita dah ada 91 peserta Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya teruskan kepada slide sajalah. Okey, semua boleh nampak tak slide ni? Nampak Cik. Okey, Alhamdulillah. Nampak. Jadi pagi ni 9 hari bulan November ni, saya diamanahkan oleh pihak pengurusan EdTech Batu Pahat untuk membuat satu webinar dengan tajuk pun yang telah ditetapkan adalah Jom Mengimpal. Jadi sesi ni yang diberi hanyalah 1 jam. Jadi saya akan cuba buat sepantas yang boleh lah dalam masa limit 1 jam. Saya pun tak nak buang masa semua kan. Mungkin masing-masing ada tugasan masing-masing. Saya cuba compactkan dalam masa 1 jam lah. Jadi webinar ni dia semua IJTM dia kena buat. Jadi ada tajuk-tajuk yang telah dipilih lah oleh pihak pengurusan. Jadi untuk bahagian kimpalan EdTech Batu Pahat ni, tajuk yang dipilih adalah Jom Mengimpal. Jadi tajuk ni macam umum sebab saya tengok mungkin kategori kita ni dalam kumpulan ni, webinar ni, mungkin ada kumpulan yang langsung dia tak tahu pun pasal kimpalan. Ada juga yang dia tahu sikit-sikit dan ada juga yang memang dia dah tahu, memang dia pakar. Jadi saya terfikir jugalah dalam masa seminggu, 2 minggu ni macam mana saya nak compactkan khusus webinar ni supaya semua orang dapatlah sikit-sikit pun okeylah, Alhamdulillah. Jadi mungkin ada setengah-setengah orang dia dah tahu dah benda ni. Ada setengah orang dia tak tahu. Jadi itulah sebab kita punya kumpulan, 3 kumpulan yang akan ada dalam satu grup ni. Yang langsung tak tahu, yang tahu sikit-sikit dan yang memang dia tahu. Jadi sebelum tu saya cuba perkenalkan jugalah diri saya sendiri walaupun ada juga yang dah kenal saya. Okey, nama saya Azrul Hisham bin Abdul Aziz. Saya salah seorang pengajar di bahagian kimpalan EdTech Batu Pahat di bawah Jabatan Tenaga Manusia, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kalau ikutkan pada pengalaman saya ni, saya bermula sebagai pengajar lah pada tahun 2002 dan saya pernahlah berkhidmat di 3 ALJTM, iaitu yang pertama di ALP Pedas, yang kedua ALP Ledang. Masa zaman tu saya panggil, kami dipanggil ALP Ledang, sekarang ni dah dipanggil ALP Tangkak. Dan tempat ketiga yang saya pernah bekerja adalah Batu Pahat. Jadi saya pun jumpalah satu gambar lama saya dulu. Saya pernahlah training welding di Jepun pada tahun 2005 di daerah Kobe. Adalah sekeping gambar lama sempat saya scan. Jadi tajuk yang dipilih ni adalah tajuk Jom Mengimpal untuk webinar pada pagi ni lah. Daripada tajuk yang dipilih ni, saya pecahkan kepada 2 sesi. Iaitu sesi yang pertama ni saya namakan sebagai hala tuju bagi seorang pengimpal. Apa yang dikatakan sebagai hala tuju sebagai seorang pengimpal tu, dia kena tahulah definisi bagi kimpalan. Yang kedua, kod dan standard dalam kimpalan. Yang ketiga, kerjaya dalam bidang kimpalan. Yang keempat, latihan kemahiran dalam bidang kimpalan. Yang kelima, kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT. Yang keenam, kelayakan sebagai seorang jurukimpal profesional. Dan yang ketujuh, kelayakan sebagai pemeriksa kimpalan. Saya akan cuba combinekan
paling cepat pun dalam masa setengah jam. Dan yang kedua, saya akan buat satu sesi sebab kita mungkin dalam kumpulan kita ni ada orang yang tak tahu langsung, tak pernah tahu pasal kimpalan. Saya ambil lah perkara asas bagi seorang pengimpal yang kena tahulah, yang mana dia kena tahu yang pertama langkah-langkah keselamatan, yang kedua proses kimpalan pelakuran fusion welding, yang ketiga kedudukan semasa mengimpal, keempat kecacatan dalam kimpalan, yang kelima, pemeriksaan kimpalan secara visual. Dan yang keenam, ujian musnah dan ujian tanpa musnah. Yang ini yang saya cuba cover dan saya cuba compactkan dalam masa 1 jam ni lah, insyaAllah. Jadi, yang pertama tu, semua orang kena tahu jugalah apa yang dikatakan sebagai definasi bagi kimpalan. Yang mana, kimpalan ni, kalau ikutkan, dia merupakan satu proses penyambungan bahan logam ataupun bahan bukan logam menggunakan haba atau tekanan. Itu yang kita katakan sebagai definisi bagi kimpalan. Kita kena tahulah di kimpalan ni adalah proses penyambungan sesuatu bahan lah. Itu yang paling penting lagi. Sebab setiap bidang dia ada dia punya definisi dia sendiri. Dan dalam barang kimpalan ni kita kena tahu kod dan juga standard dalam kimpalan. Kimpalan ni dia bukanlah satu bidang yang tak ada satu kod yang standard. Dan kod yang standard dalam bidang kimpalan ni kita boleh katakan antara level yang tertinggi dalam dunia ni. Sebab dia melibatkan pembinaan dan juga structure. Jadi banyak kod yang ada dalam dunia ni lah yang kita kena ikut. Maksudnya kita tak boleh suka-suka hati kita nak mengimpal mengikut cara kita. Tak boleh. Dia ada dia punya kod-kod dia. Kalau dalam dunia ni, kebanyakan bidang kimpalan ni, sama syarikat dan juga site-site semua dia akan follow 4 kod yang utama ni lah. Yang pertama adalah ASME, iaitu American Society of Mechanical Engineer. Yang kedua, mana-mana yang melibatkan kimpalan, melibatkan peralatan juga bahan petroleum, dia kena follow API, American Petroleum Institute. Kemudian tu ada juga prosedur dia akan follow American Welding Society yang kita panggil AWS. Dan British juga ada juga standard di sendiri yang kita panggil British Standard. Jadi Amerika ni dan juga British ni adalah dua pemain utama lah dalam bidang kimpalan dalam dunia ni. Jadi kalau macam Malaysia ni, kita ni ikut je lah mana-mana yang kita boleh berdasarkan kepada syarikat yang kita ikut tu. Kalau contoh syarikat tu dia follow British, kita kena ikut lah standard yang dikeluarkan oleh British. Yang ni yang kita kena faham lah, bahawa kimpalan ni bukan sekadar boleh main welding asal lekat, tak boleh. Dia ada dia punya kod dan standard yang kena sesuaian lah. Okey, kerjaya dalam bidang kimpalan ni penting untuk mereka-mereka yang berminat dalam bidang kimpalan. Dalam bidang kimpalan ni, 4 sektor utama lah kerjaya yang ada lah. Iaitu kita boleh katakan yang pertama adalah kita nak melahirkan juru kimpal profesional. Kita anggapkan juru kimpal profesional ni adalah juru kimpal yang mendapat latihan dan dia faham standard dah. Ada setengah-setengah tu dia tak dapat latihan pun tapi dia faham standard. Itu yang kita katakan juru kimpal profesional. Maksudnya juru kimpal yang dia follow standard yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pemeriksa kimpalan ataupun kita panggil welding inspector. Ini pun ada juga ramai orang berminat menjadi seorang pemeriksa kimpalan. Ada juga orang yang berminat dan juga dia menjadi seorang juruteknik bagi DT dan juga NDT, iaitu ujian musnah dan ujian tanpa musnah. Nanti saya akan sentuhkan sikit di sesi yang kedua nanti. Jadi, dan ada juga kumpulan yang dia akan menjadi jurutera kimpalan. Jadi kalau dia layak dan dia juga berminat menjadi jurutera kimpalan, dia boleh follow. Dia boleh ikut cara pembayaran dia sampai dia boleh jadi seorang jurutera. Jadi 4 kumpulan utama ni, juru kimpal, pemeriksa kimpalan, juruteknik, NDT dan juga DT dan juga jurutera ni adalah satu cabang dalam bidang kimpalan. Jangan kita ingat kalau kimpalan ni hanya welding, besi, lekat, itu kimpalan. Tak, kita ada cabang-cabang dia. Okey, saya teruskan. Ini
contohlah sikit lah gambar kan. Kalau kita tak ada gambar tu tak nampak Jadi tugas-tugas jurukimpa profesional ni dia kena welding lah ikut standard yang telah ditetapkan. Jurutera ni dia kena pening sikit lah pasal dia kena buat dia punya prosedur macam mana, kaedah-kaedah ni semua. Dia akan menentukan perjalanan. Pemeriksa kehimpalan ni dia akan check lah apa hasil yang dibuat oleh jurukimpa profesional. Jadi saya cakap ni laju sangat ke? Tak Boleh Boleh. Okey, boleh saya teruskan lagi Kita tengok jam. Saya nak target, alamak, ada 15 minit lagi untuk yang pasal yang ni lah, sesi satu. Okey, ini adalah saya ambil petikan daripada akhbar ni sebenarnya. Ini tangga aras gaji lah. Dan saya pun rasa tangga aras gaji ni mungkin ada perubahan bagi setahun 2 tahun ni kan, pasal kita negara kita bukan negara kita saja, dalam dunia ni terlibat dengan pandemik kan. Jadi tangga aras gaji ni mungkin dah berubah lah, taklah macam dulu kan. Tapi kalau siapa-siapa yang masih dapat bekerja itu kira alhamdulillah lah mengikut apa yang dia belajar dulu, itu je lah. Jadi saya tak nak sentuh lah tangga aras gaji ni, mungkin sekarang ni dah berubah lah Okey. Jadi saya teruskan kepada latihan kemahiran dalam bidang kimpalan. Jadi dalam kimpalan ni kita ada dia punya laluan kemahiran dia, yang mana saya sentuh kepada skop Attack Batu Pahat lah pasal saya kerja dekat Attack Batu Pahat ni. Jadi kat Attack Batu Pahat ni kita bagi satu kumpulan yang kita panggil kursus sepenuh masa. Jadi siapa dia kursus sepenuh masa ni? Kursus sepenuh masa ni adalah pelajar-pelajar yang masuk ke dalam Attack ni dia sepenuh masa. Maksudnya 8-5 dia masuk kelas seminggu 5 hari dan dia juga dia duduk asrama, dia ikut dia punya undang-undang dan peraturan yang ada dalam asrama dan sebagainya. Jadi yang ini kita katakan sebagai graduan sepenuh masa lah. Cukup masa dia konvo. Kalau konvo tu kena time yang sebelum ni best konvonya. Dia buat di PICC di Putrajaya. Jadi budak-budak ni memang sukalah dapat konvo di sana. Jadi untuk laluan kemahiran ni, kalau kita tengok daripada bawah sampai ke atas lah. Yang pertama kita tengok ada laluan kemahiran bagi tahap 1 dan tahap 3, yang mana dia boleh dibuat di Institut Latihan Semada Awam dan Swasta. Kalau di IJTM ni kita kata di ILP lah Institut Latihan Pendestrian. Kemudian tu bila dia habis ILP, dia boleh sambung ke Attack Batu Pahat sebagai contoh yang tempat saya kerja lah, untuk buat Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 dan juga Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia bagi tahap 5. Ini adalah dia punya flow dia. Dan kemudian tu budak-budak ataupun student yang dah dapat diploma ataupun diploma lanjutan ni, dia nak sambung lagi peringkat tertinggi, dia boleh pergi ke Ijazah Sarjana Muda Teknologi lah, tapi kita kena ambil kimpalan lah. Sebab universiti awam dan juga universiti swasta, sebagai contoh, kalau awam ni saya tahu macam UTHM lah dan juga universiti teknikal yang lain. Kalau swasta ni macam UniKL, dia memang menerima pelajar-pelajar daripada Diploma Kemahiran Malaysia untuk menyambung ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Teknologi di sana Okey, ini adalah laluan TVET Malaysia lah jadi saya tak sentuh lah. Ini yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah, dia punya laluan je. Jadi kita kena mempromosi jugalah TVET Malaysia ni. Jadi ini semua laluan dia Okey, jadi IJTM ni, kami ni committed lah untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing. Yang ini saya copy daripada misi IJTM lah. Jadi kami adalah committed untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing lah. Ini untuk kursus sepenuh masa. Jadi saya teruskan di Attack Batu Pahat juga, kita ada buat juga kursus jangka pendek. Kursus jangka pendek ni kursus apa? Kursus yang atas pada permintaan individu tu ataupun industri tu. Jadi kita pun pernah juga buat, kilang-kilang dia pernah berminat lah, dia nak buat bidang dia nak ambil skop satu bidang je, NDT ke DT ke satu proses welding je. Jadi kita pun teruskan je lah apa kehendak industri tu. Jadi kita buatlah kursus tu dalam masa 2 ataupun 3 hari bergantung kepada permintaan dia lah.
Dan dalam masa yang sama, kita juga ada jugalah ikut program-program kebangsaan lah. Maksudnya program-program yang melibatkan kerajaan yang mengatakan khusus macam Satu Malaysia ke dulu yang baru ni, khusus-khusus yang disahkan oleh kerajaan. Jadi kita kena buatlah latihan tu di sini. Sama ada peringkat dia basic sampai peringkat yang tertinggi lah. Yang ini kita katakan juga khusus jangka pendek. Dalam masa yang sama kita ada juga individu-individu yang datang daripada industri yang cuba nak belajar, nak menambahkan skill dia. Dia datang nak menuntut ilmu di sini. Jadi kita terima jugalah bagi kumpulan-kumpulan yang macam ni. Okey. Seterusnya, apakah dikatakan sebagai pengiktirafan pencapaian terdahulu, PPT? Yang ini pun saya kena sentuh jugalah. Sebab di kalangan kumpulan yang masuk webinar ni, dia macam-macam kategori. Apa yang dikata sebagai PPT ni, maksudnya kita boleh mengiktiraf individu berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki. Individu ni, dia kadang-kadang ada setengah orang ni, dia pengalaman ada. Dia tak pernah belajar secara formal, dia tak pernah masuk pusat-pusat latihan dan sebagainya, tapi dia ni ada pengalaman, dia pernah welding jadi dia nak dapatkan sijil tu. Jadi kita boleh mengiktiraf individu yang layak ni menggunakan kaedah PPT ni, kita akan anugerahkan dia sijil kemahiran Malaysia mengikut kepakaran yang dia ada. Jadi macam EdTech Batu Pahat ni, kita memang salah satu pusat bertauliah bagi program PPT yang disahkan sehingga tahun 2024. Jadi kaedah PPT tu boleh dijalankan di EdTech Batu Pahat lah. Okey. Kaedah penilaian PPT ni, verifikasi dia dijalankan secara temuduga. Maksud dia temuduga, kita kena buktikan. Jadi calon yang datang tu, dia kena buktikan apa-apa sijil ataupun apa-apa bukti yang lain kepada panel lah. Jadi kalau macam saya sebagai panel, dia kena datang, dia kena tunjukkan sijil, job description yang dia pernah ada dan sebagainya untuk melayakkan dia menerimalah sijil SKM tersebut. Itu yang dikatakan sebagai PPT. Okey. Apa pula berkenaan dengan kelayakan sebagai seorang jurukimpar profesional yang saya kata peringkat awal tadilah. Yang mana jurukimpar profesional ni, dia perlu menghadiri satu sesi kita panggil dia Welder Qualification Test. Maksudnya, dia walaupun dia cakap dalam sijil dia ada kata dia boleh welding peringkat tertinggi sampai 6G dan sebagainya, tetapi dia tetap kena menghadiri sesi Welder Qualification Test ni. Yang mana kalau di JTM ni, Welder Qualification Test untuk JTM ni kami memang jalankan lah. Jadi setiap semester tu akan ada mana-mana student yang melepasi Welder Qualification Test ataupun WQT ni, dia akan diberi sijil dan juga kad lah. Jadi itu adalah pengiktirafan kepada pelajar-pelajar LJTM especially kepada pelajar EdTech Batu Pahat lah. Okey, seterusnya. Okey, 10.24. Okay. Kelayakan sebagai seorang pemeriksa timpalan. Okey, tadi saya dah sentuh kepada jurukimpar profesional. Jadi saya nak pergi kepada pemeriksa timpalan ataupun kita panggil welding inspector. Jadi kalau seorang welding inspector tu, dia pun ada juga sertifikat international yang dia ada. Sebagai contoh, kita ada C-Suite, PCN dan juga BINDT lah. Jadi sertifikat yang ada ni, dia memang diiktiraf seluruh dunia lah. Jadi kalau peringkat C-Suite ni, kita akan bagi kepada 3 kategori lah. Yang pertama, Visual Welding Inspector 3.0, 3.1 Welding Inspector dan juga 3.2 Senior Welding Inspector. Jadi EdTech Batu Pahat ni jugalah salah satu kita dah buat MOU dengan pihak TWI sebagai pusat untuk menjalankan kursus C-Suite Welding Inspector. Ini contoh sijil yang ada memang diiktiraf lah di peringkat dunia lah. Di kad yang ada,
ini contoh-contoh gambar lah masa pelajar-pelajar dan juga orang industri yang datang khusus di Attack Batu Pahat lah. Okey, ni orang geng industri. Student kita pun ada yang lelaki, ada yang perempuan, ramai lah. Dan dia akan buat secara berkumpulan untuk wedding inspector. Okey. Jadi tepat setengah jam untuk sesi pertama. Jadi kepada semua peserta dalam webinar ni, sebenarnya segala informasi untuk kursus-kursus yang sepenuh masa, kursus jangka pendek dan juga apa-apa maklumat berkenaan Attack Batu Pahat, kita dah war-warkan dan kita akan masukkan ke dalam website kita lah, iaitu di www.attackbp.gov.my dan juga ada Facebook lah yang kita ada. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita tamat pada sesi 1. Jadi siapa-siapa yang ada soalan ke pertanyaan pun kita boleh tanya lepas ni lah nanti. Saya rasa lepas pada ni kita boleh tanya kita buka soalan Jadi boleh saya teruskan ke sesi yang kedua? Boleh. Boleh. Okey, sesi yang kedua. Yang ini kita ambil basic sekali untuk santai-santai pagi ni. Jadi saya tak naklah satu topik yang agak berat. Sebab saya kata tadi kan, kita punya kumpulan kita ni ada banyak dia punya kategori dia. Jadi saya ambil sebagai basic sajalah. Perkara-perkara asas bagi seorang pengimpal Okey. Jadi kita kena tahu seperti yang langkah saya bagi tahu tadi lah saya teruskan Okey. Apa-apa juga bidang dekat dalam teknikal ni, perkara pertama yang kita kena tahu dan kita kena patuhi adalah langkah-langkah keselamatan. Yang mana kalau dalam welding ni, perkara pertama yang kita kena ambil kira adalah memakai pakaian keselamatan sebelum mengimpal Nah, nanti kita akan tengoklah apa-apa yang ni lah. Yang kedua, sebelum kita nak welding tu, kita kena periksa dulu mesin dia. Kabel-kabel dan apa-apa pemegang takut tiba-tiba nanti kena current dan sebagainya, ada kabel yang bocor ke, kawasan tu kena malam tadi hujan ke berair, mesin kena air. Jadi sebelum terjadinya renjatan elektrik kepada pengimpal, jadi kita cek dulu keadaan tempat kerja kita tu. Selamatlah kabel-kabelnya semua Dan yang ketiga, kita kena tengok pengudaraan dan pencahayaan dulu. Jadi sebab welding ni dia akan mengeluarkan asap. Jadi kita kena, tak naklah kita duduk dalam situ 2-3 jam buat kerja kita sedut asap. Jadi kita kena tengok dulu sistem pengudaraan tu okey tak. Lepas tu pencahayaan. Jadi kita tak naklah welding ni dalam keadaan yang gelap. Cubalah cari lampu dan sebagainya lah supaya kita buat kerja tu pun senang. Dan kalau apa-apa berlaku pun, kita nak keluar dan lari pun masih lagi dalam keadaan ada cahaya lah Itu yang paling penting Okey, ini adalah pakaian keselamatan diri lah dalam welding ni Okey, yang pertama tu kalau saya tengok daripada atas, kita turun ke bawah mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu Jadi yang pertama tu yang paling penting adalah safety glass lah. Dia punya Google. Sebab kadang-kadang kita welding, nanti kita nak grind, kita nak apa, takut percikan daripada grinding kita tu akan masuk mata kita lah Yang ini Europe punya style ni dia pakai bandana boleh juga. Kita kena ikat kepala kita pakai kain. Pasal kadang-kadang kalau welding kita tu melibatkan position overhead, nanti sepata dan apa-apa jatuh kena kepala kan. Kau dah lah, rambut tu dah kurang kan. Nanti kan apa boleh terbakar lah rambut tu. Kemudian tu pakailah satu jaket lah kan. Jaket yang tak perlulah jaket yang tebal sangat, sekadar yang ringan kan. Macam saya pakai ni jaket yang biasa-biasa pun okey. Yang kemudian tu kita kena ada dia punya helmet lah, safety helmet lah, kita panggil dia head shield Ada head shield ni yang berbentuk auto dan juga ada yang juga manual lah, terpulang macam Cik Malik, tolong ambil saya punya head shield. Macam yang saya ni, saya pakai yang jenis auto lah. Ni head shield saya head shield jenis auto, terpulang lah. Kalau nak pakai yang manual, ada setengah orang dia suka pakai head shield manual.
Kemudian tu glove welding glove tu kena ada, apron kena ada lah kalau nak pakai apron, seluar, seluar jeans, seluar yang tebal sikit lah, kaki, dan yang paling penting adalah safety boot lah. Jangan pakai kasut biasa, kasut sukan dan sebagainya. Selain daripada dia mudah terbakar, kita takut ada benda-benda yang jatuh besi dan sebagainya boleh mencederakan kaki kita lah. Okey. Seterusnya proses kimpalan pelakuran ataupun kita panggil dia fusion welding lah. Dalam welding ni banyak sangat dia punya proses-proses dia. Jadi saya fokuskan kepada fusion welding saja. Jadi dalam fusion welding ni kita adalah dia punya proses-proses yang ada lah. Yang pertama kita panggil dia SMAW, yang kedua GMAW, GTAW, SAW dan juga flat core. Nanti kita akan tengoklah. Ini adalah 5 kumpulan fusion welding lah yang utama Jadi kita pergi tengok sikit kepada proses apa yang dikatakan sebagai proses SMAW. Inilah rupanya mesin SMAW Ada setengah-setengah dekat bengkel dipanggil ARCA, welding ARCA. Ada juga kalau kita gunakan British Standard dia akan panggil MMA Metal Arc Welding Jadi ini mesin SMAW lah yang biasa bengkel-bengkel dia suka pakai lah pasal dia mesin ni dia menggunakan elektrod. Menggunakan elektrod yang bersalut satu bahan lakur lah. Yang mana elektrod tu dia berfungsi sebagai pengalir lah untuk pembentukan arka dan juga membantu meleburkan logam Jadi kalau tak ada elektrod tu kita tak boleh nak mencairkan nak menjadikan sebagai kolam kecairan lah molten pool tu. Jadi elektrod itulah sebagai penghubung antara torch dan juga besi yang kita nak welding tu lah, parent material tu Kalau kita tengok dia punya meja dia lebih kurang macam ni lah Kita ada mesin, ada holder, ada elektrod dan juga ada plate kat sini, ada satu kabel. Inilah basic dalam proses welding lah. Kita panggil dia SMAW proses sheet metal arc welding. Jangan risau nanti di akhir nanti saya akan bagi ni lah slide ni, contoh slide ni Okey. Seterusnya kebaikan bagi proses SMAW ni, kenapa orang suka pakai SMAW ni, kerana SMAW ni dia mudah alih. Kemudian tu kos dia lah kos mesin dan elektrod dia murah. Sekarang ni dah banyak brand-brand daripada China jadi mesin dia kadang tak sampai 200-300 pun dah dapat mesin lah. Kemudian tu pelbagai jenis elektrod yang boleh digunakan, kalau kita kategorikan sebagai selulose, rutile dan juga low hydrogen pun kita boleh pakai elektrod ni Kita boleh guna pula di luar ataupun di dalam bengkel sebab dia senang, portable Kita angkat je mesin tu, janji tempat tu ada current, masuk plug, kita dah boleh welding Jadi semua kedudukan welding pun kita boleh guna dan juga apa-apa ketebalan logam yang ada kita boleh guna Tapi adalah juga sedikit keburukan Bila ada kebaikan tu adalah sikit keburukan. Jadi keburukan dia tu tak adalah susah mana kalau kita tahu dia punya step tu. Tapi kita kena listkan jugalah maksudnya keburukan dia mudah berlakunya, select dia tu mudah terperangkap lah. Kemudian tu kita nak kena bersihkan select dia tu setiap lapisan. Yalah memanglah setiap welding pun kita kena bersihkan. Jadi menghasilkan asap yang banyak, itu je lah. Tak adalah yang lain-lain tu buruk-buruk tu tak ada semua baik sebenarnya, tapi kita listkan je lah Okey, seterusnya kita pergi ke yang kedua, proses yang kedua kita panggil GTAW ataupun kita panggil ni contoh mesin GTAW dia ada satu torch dia berbeza dengan SMAW tadi Kemudian tu dia ada gas. GTAW ni singkatan daripada gas tungsten arc welding. Yang mana proses GTAW ni, kalau tadi SMAW dia menggunakan elektrod untuk dia punya medium penghubung dia, yang ini haba tu dihalirkan daripada tungsten elektrod. Tungsten yang sebagai haba Kemudian tu dia ada pula satu balang gas yang kita panggil gas pelindung untuk melindungi kawasan kimpalan kita tu, dan dia memerlukan logam penambah lah. Jadi saya tak boleh nak cerita sedetail lah sebab kalau kita nak cerita detail ni kita kena masuk khusus GTAW pula Tapi secara basicnya lah, maksudnya medium dia tu berdasarkan kepada tungsten yang ada untuk mencairkan
nak jadikan dia punya molten pool ataupun kolam kecairan tu, yang mana yang akan dilindungi oleh gas pelindung dan kita ada logam penambah sebagai dia punya medium penambah dia lah. Ini lebih kurang lakaran mesin dia dia tungsten, ada filler rod kat sini. Jadi kita pun kena tahu juga part-part yang ada bahagian tungsten, sebab dia punya di torch untuk G-Tau ni dia agak complicated sikit lah. Satu benda tak ada, tak boleh nak pasang. Jadi kita kena tahu nama-nama dia baru kita pasang jadi saya tak sentuh lah secara detail benda ni sekadar basic je lah kita kena tahulah apa-apa komponen-komponen yang ada di bahagian torch bagi G-Tau Jadi kita tengok pula apa dia kebaikan bagi proses G-Tau. Okey, jadi proses G-Tau ni dia sesuai lah untuk logam-logam yang nipis pun dia boleh welding itu kebaikan dia lah. Dia tak dia kurang dia ada percikan sebenarnya, tapi dia kurang percikan dan juga asap yang dihasilkan tu dia ada tapi dia kurang berbanding dengan proses mau yang ada. Kemudian tu dia boleh kita boleh haba dia tu, heat dia tu kita boleh setempat. Dia tak macam small, dia agak besar dia punya heat tu. Jadi heat effective zone dia tu agak bertumpu pada satu tempat. Jadi kita senang nak kontrol. Kemudian tu sesuai untuk semua kedudukan lah Jadi ada kebaikan, ada keburukan dia. Jadi G-Tau ni dia memerlukan kemahiran yang agak tinggi lah. Dia kena training dulu lah Kemudian tu dia kategorikan sebagai sekimpalan yang agak slow lah. Perlahan. Yalah nak cantik kan. Dia mudah berlakunya kesulitan tungsten. Tungsten itu pula yang mudah lekat dekat situ. Patah dan lekat. Kemudian tu boleh pula berlakunya porosity. Sekiranya gas dia tak stabil, kita pakai gas, tengah-tengah welding, gas tu habis ke, gas tu kurang je, nanti dia akan berlakunya porosity lah kawasan tu. Jadi tu lah sikit kelemahan dia lah tapi kebaikan dia lebih banyak daripada kelemahan dia. Seterusnya proses G-mount. Ni mesin G-mount kita kena tengok perbezaan apa pula bezanya G-mount dengan G-Tau dan juga S-mount yang tadi. Jadi G-mount ni adalah singkatan daripada gas metal arc welding. Yang mana G-mount ni dia menggunakan heat haba yang dialirkan daripada dawai penambah. Dia ada satu dawai penambah pula bergulung-gulung dalam satu dia punya kompartmen dia tu lah. Jadi dia pun akan guna gas juga. Kalau yang lain tu dia gunakan berbentuk semua gunakan elektrod. G-Tau dia akan gunakan rod penambah filler rod. Yang G-mount ni digunakan wire penambah dia kita panggil wire rod lah. Jadi dia akan gunakan wire tu. Selagi dia punya dawai penambah yang berbentuk dawai tu, rod tu kalau tak habis boleh guna banyak kena. Jadi selagi kita tekan, selagi itulah dia dawai penambah dia akan keluar Okey. Jadi kita tengok sini apa yang dikatakan sebagai kebaikan bagi proses G-mount ni. Dia kelajuan yang mengimpal dia tinggi lah. Selagi engkau tak berhenti, terik je, dia akan welding je lah. Sampailah kita rasa penat, kita nak berhenti baru dia berhenti. Pasal dia gunakan wire je yang keluar Jadi kita boleh mengimpal tanpa henti lah selagi kita larat. Okey, pembersihan dia yang minima pasal dia tak ada, dia kurang dia punya slag, dia tak ada, dia panggil silika je lah, dia tak ada slag. Jadi senang dibersihkan. Pun boleh mengimpal untuk semua kedudukan dan juga ketebalan logam lah. Jadi adalah sikit keburukan dia ialah dia tidak mudah alih. Dia boleh alih sebenarnya, tapi tidak semudah macam S-mount lah. Pasal kalau nak alih, kita kena bawa sekali dia punya gas, mesin dia pun agak besar sikit lah Jadi peralatan dan juga mesin dia lebih mahal sikit lah daripada yang lain-lain Malik dah ada screenshot Okey. Kemudian tu dia mudahnya berlakunya porosity sama macam G-Tau pasal dia menggunakan G-mount. Dia menggunakan gas pelindung. Okey, seterusnya proses yang keempat, kita panggil dia flood core FCAW. Apa yang dikatakan sebagai flood core? Sebenarnya flood core ni dengan mesin G-mount ni mesin yang sama je pun. Cuma perbezaan dia antara dia punya dawai penambah dia. Dawai penambah dia tu dekat filler wire dia tu, dia ada dia punya disalut oleh satu bahan lakus.
dia punya flak dia lah. Yang mana dia tu berfungsi sebagai gas pelindung dan juga sebagai dia boleh buat jadi bagi sangga lah. Slag untuk melindungi kawasan kimpalan. Jadi kawasan kimpalan kita tu, terutama motor pool tu, akan cuba diganggu oleh gas-gas luar yang masuk. Jadi dia akan dilindungi oleh gas pelindung yang kita pakai dan juga bahan sangga ni, slag ni yang ada di wire tu. Itu yang perbezaan dia lah secara detailnya. Dia beza macam Gmao, cuma beza dia wire yang keluar dia ni ada slag. Ada dia punya flak dia bukan slag, sorry. Ada flak dia yang akan menghasilkan slag tu nanti dia sebagai pelindung kepada kita punya welding bit ataupun kumai kita tadi tu. Okey, seterusnya kita tengok apa kebaikan dia. Dia samalah lebih kurang macam Gmao tadi sama juga mengimpal dia kelajuan dia mengimpal tinggi. Pembersihan yang minima sesuai untuk semua bentuk logam dan juga sesuai di kawasan yang open lah, terbuka Kita tengok dia punya keburukan dia, kelemahan dia sama juga macam Gmao, tidak mudah halih. Dawai penambah dia lagi mahal lah daripada Gmao pasal dia dah ada bersalut pula. Kemudian tu mudahnya berlaku kesulitan sangga. Dia macam semau, perlu dibersihkan pada setiap lapisan sebab dia ada satu slag dia tu. Kemudian tu asap yang dihasilkan tu lebih banyak lah berbanding proses-proses yang lain Okey. Dan yang kelima adalah SAW, proses SAW, yang mana SAW ni dia agak satu unit yang agak besar. Ada yang berbentuk portable, ada yang duduk berbentuk table Yang portable ni bolehlah kita tolak-tolak ke sana ke sini. Yang berbentuk table tu dia lekat di meja Jadi SAW ni dia adalah singkatan daripada submerged arc welding. Jadi submerged arc welding ni dia mengimpal logam menggunakan haba juga yang datangnya daripada dawai penambah. Sama juga macam Gmao dan juga flak core tadi. Apa bezanya? Bezanya dawai penambah dia tu lebih besar dia punya diameter dia. Kemudian tu bahan lakur dia, flak dia tu dalam berbentuk bijian granula maksudnya dia ada satu bag yang kita kena beli, kita akan masukkan dekat dalam dia punya tempat masukkan dia punya flak ni, nanti dia akan keluar dia welding situ jadi kalau mungkin siapa-siapa yang tak pernah tengok lagi apa yang dikatakan sebagai proses submerged arc welding ni boleh tengok dekat YouTube. Jadi saya tak boleh nak bagi video kat sini, nanti saya takut sangkut dia punya dalam link Meet ni. Jadi boleh tu, cuma saya bagi tahu inilah proses ni Jadi flak yang masuk kat dalam flak hopper ni dia akan keluar lah, dia akan jadi bit juga welding macam biasa. Cuma dia lebih besar diameter dan juga dia punya welding bit yang dihasilkan tu lebih besar lah. Confirm lah dia akan menggunakan plate yang lebih tebal lah. Jadi kita tengok apa kebaikan proses SAW ni. Kadar timbunan dia tu lebih tinggi lah sebab dia pun semuanya segala-galanya besar, jadi dia punya bit dia lebih besar lah. Kontur dia pun lebih besar dan dia mudah dikawal sebab dia ni macam separa automatik tau. Kita dah set dekat mesin tu, dia akan berjalan sendiri, cuma kita kawal daripada segi dia punya ni je lah. Yang lain-lain je, dia punya granula dan sebagainya itu je. Yang lain tu dia semua secara automatik lah, separa automatik lah Okey, apa dia punya kelemahan dia, keburukan dia, memang dia tidak mudah halih lah pasal mesin dia pun agak besar dan susah Kemudian tu dawai penambah dia tu memang lebih besar lah sebab diameter dia pun lebih besar, jadi dia lebih mahal lah dawai penambah dia. Bahan penambah dia tu kadang-kadang tidak stabil lah sikit Kalau okey, cantik, dapatlah hasil yang baik. Mudah berlakunya kesulitan sangga tu okey. Kemudian tu menghasilkan asap yang banyak. Dan satu lagi saya lupa kat sini, kelemahan, saya tak panggil keburukan lah maksud kelemahan bagi proses SAW ni, dia tidak boleh kedudukan yang, semua kedudukan lah. Dia ada kedudukan dia sendiri yang boleh, iaitu kedudukan macam 1F dan sebagainya lah. Dia tak boleh macam overhead, macam mana mesin tu kita nak angkat, nak buat overhead, tak boleh lah. Projek tu yang berpusing tu boleh kalau dia nak welding pipe Okey, sekarang dah pukul 10.45. Okey. Seterusnya kita nak pergi tengok juga kedudukan semasa mengimpal.
mungkin ada di kalangan semua yang dah tahu, jadi kita belajar je lah basic-basic apa yang dikatakan sebagai kedudukan semasa mengimpal. Yang ini bagi fillet plate yang berbentuk fillet, inilah position yang kita kena ada lah, iaitu 1F position, 2F macam ni lah rupanya, 3F macam ni lah bentuknya, dan juga 4F macam ni lah overhead. Kalau plate kita tengok macam ni kalau 1G position dia macam ni, flat macam ni, 2G dia macam ni, horizontal macam ni. Kalau 3G dia berbentuk vertical, dan juga 4G position bagi plate berbentuk overhead. Kita mengimpal daripada bawah ke atas lah. Apa pula position bagi pipe? Okey, bagi pipe ni untuk horizontal 1G position, dia rupa dia macam tu lah. Pipe tu dalam kedudukan yang macam ni kalau saya tunjukkan, awak nampak gambar saya kan. Dan kita boleh rotate. Jadi rotate lah, kita boleh pusingkan pipe ni Itu kita panggil dia 1G position. Yang kedua, 2G position. 2G position ni adalah fix vertical. Fix ni maksudnya kita tak boleh nak gerak lagi dah. Kita kena matikan Kalau kita welding dekat table western welding tu, kita kena lekatkan dia terus. Kita yang kena pusing, bukan pipe ni yang pusing. Jadi kita kena berpusing Kemudian tu ada 5G position. Yang ini dipanggil fixed horizontal. Fixed horizontal ni maksudnya fixed horizontal ni kita tak boleh pusing. Pipe ni seperti yang berbeza dengan 1G position. 1G tadi kita boleh pusing, 5G ni kita tak boleh pusing. Tu beza dia antara 5G dengan 1G. Dan juga ini adalah position yang tertinggi lah. Kalau mana-mana tempat pun kita kata sebagai 6G siapa-siapa yang nak ambil lesen dia akan ambil 6G. Inilah kedudukan dia, 45 darjah fix jadi kita kena ambil yang ni yang tertinggi lah. Okey. Seterusnya kecacatan dalam bidang kimpalan Yang ni kita kena tahulah kecacatan Okey. Sebab nak jadi seorang wedding inspector kita kena tahulah. Jadi secara detailnya kat sini saya listkan macam ni je lah apa yang kita kena tahu. Nama dan juga bentuk kecacatan tu Kalau contoh macam slack rupanya macam ni, undercut macam mana, cluster porosity macam mana, lack of sidewall fusion. Jadi nak jadi seorang wedding inspector ni dia kena tahulah nama-nama kecacatan ni dan juga bentuknya jadi saya tak sentuhkan secara detail lah daripada topik jom mengimpal ni. Jadi topik jom mengimpal ni dia secara umum je Okey. Memang adalah kita akan jumpa welding yang teruk-teruk, welding yang okey. Jadi kita kena tahulah, nilaikan bahawa hasil welding kita tu yang welder buat tu adalah dia diterima ataupun tak diterima. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada kod dan standard yang telah ditetapkan, yang macam mana saya tunjukkan awal-awal tadi Okey, ini dia sebagai kereta pipe lah. Dia ada lubang kat sini, slack. Kita tengok sini. Ini memang teruk memang buruk lah. Ini semua, kalau setengah orang dipanggil semua defect-defect je. Tapi kita sebagai seorang welding inspector ni, kita kena tahu defect-defect tu defect jenis apa Okey. Jadi di peringkat sesi 1 tadi saya ada cerita juga. Salah satu job cabang bidang dalam bidang kimpalan ni nak menjadi seorang pemeriksa kimpalan ataupun kita panggil dia wedding inspector. Kita ambil lah sertifikat yang ada Jadi apa yang dikatakan sebagai pemeriksaan kimpalan secara visual yang dibuat oleh wedding inspector maksudnya sekarang ni pemeriksaan secara visual ni, wedding inspector dia akan kena turun dekat site untuk dia melihat hasil kimpalan yang dibuat oleh welder tu dengan menggunakan mata kasar ataupun menggunakan kanta pembesar Jadi
itu sebab dia kena guna jugalah bantuan daripada alat-alat yang lain seperti welding gauge, flexible ruler, infrared, magnifying glass, mirror dan juga torchlight kan. Kalau kita tengok ada gambar ni, itu yang dikatakan sebagai welding gauge dekat saya ni ada contoh welding gauge. Jadi fungsi welding gauge ni adalah kita nak tahu dia punya tingginya, dalamnya, lebarnya, garis pusatnya, diameternya dan sebagainya. Kita akan gunakan welding gauge ni. Jadi kita tak adalah menggunakan kata hati kita je. Kita tengok kita tahu, tak boleh. Kita kena gunakan bantuan welding gauge. Dalam masa yang sama kita kena gunakan mirror cermin, macam cermin doktor gigi ni, sebab ada setengah-setengah sudut tu kita tak berapa nampak, terutama dalam pipe. Jadi kita boleh gunakan bantuan cermin lah. Kemudian tu torchlight kadang-kadang kita ni buat kerja tu kat tempat yang gelap, lepas tu dalam bengkel, kat site, dalam kapal dan sebagainya, kita kena walaupun ada lampu tapi kita kena jugalah bantuan daripada torchlight yang ada kat tangan kita lah. Jadi ini contoh gambar gambar yang saya ambil dekat Google je lah, yang TWI punya. Maksudnya sekarang ni welding inspector ni dia kena turun kat site dulu. Selepas daripada welder tu menyiapkan hasil kerja welding dia tu, welding inspector akan turun, dia akan check untuk menilai secara visual. Maksudnya secara visual ni dia tak nampak pun dalam-dalam tu, dia cuma dengan mata kasar dia je. Bila dia check tingginya, lebarnya, panjangnya, semua dah cantik, betul dan tepat seperti yang dikehendaki oleh code and standard yang dia pakai, dia akan pergi ke ujian musnah dan ujian tambah musnah. Maksudnya sekarang ni, kalau pemeriksaan tu secara visual, kalau dia accept, dia belum lulus lagi sebenarnya. Dia kena memilih ujian pula lagi, satu lagi yang kita panggil dia ujian musnah dan ujian tanpa musnah. Apa yang dikatakan sebagai ujian musnah? Ujian musnah ni apabila dia dilakukan kepada benda kerja tu, dia akan merosakkan benda kerja tu, memusnahkan, mematahkan. Tak kisah. Yang penting kita dapat result. Sebab ujian musnah ni dia lebih kepada ujian bersifat mekanikal. Nak tahu kekuatan, kekerasan, kemuluran dan sebagainya. Memang dia akan rosaklah benda tu. Jadi kita tengok apakah ujian musnah yang biasa dibuat lah dekat site ni. Ada 5 lah yang utama. Yang pertama kita panggil dia ujian bengkokan, bend test, ujian kelapatan, ujian kekerasan, hardness test, ujian tegangan, tensile dan juga ujian berbentuk hentaman, capi impact test. Jadi saya bagi bentuk-bentuk gambar lebih kurang macam ni. Kalau kita katakan sebagai bend test ni, pipe tu, plate tu kita akan buat, kita akan bengkokkan sampailah kepada had maksimum yang ada pada dia supaya kita boleh dapat result dia. Kalau dia ada defect kat situ, kecacatan dia akan timbul kat situ, dia nampak. Kalau dia okey, cantik-cantik lah. Kemudian tu nick break test. Kalau patah, kita akan buat dia punya notch, kita gariskan sikit, nanti kita hentam dengan tukul dengan apa-apa janji dia patah. Bila hasil yang patah tu kita akan nak tengok dia punya bentuk kawasan tu, sama ada welding tu fuse ataupun tak fuse. Kadang-kadang dia tak fuse pun, dia sekadar lekat macam tu je. Kesilapan daripada welder tu. Selepas itu kita ada hardness test. Hardness test ni ujian kekerasan. Dia akan tengok ujian kekerasan tu hasilnya macam mana. Dia akan gunakan yang ini namanya Vickers lah, Vickers punya mesin. Jadi saya tak cerita detail sangat. Kemudian tu tensile. Tensile ni maksudnya pipe tu ataupun plate tu, bila kita dah buat dia punya sampel, kita akan tarik sampai satu tahap yang maksimum sampai dia akan putus. Berapa tahap putus tu kita ambil kira. Itu yang kita katakan sebagai ujian tegangan. Kita akan tarik dia sampai dia putus. Dan yang terakhir bagi ujian musnah adalah capi impact test. Kita akan buat, kita hayunkan dengan penukul yang besar, dia akan hentam besi tu dan dia akan dapat result. Kita memang nak dapat result je. Berapa daya hentaman yang boleh dibuat kepada material yang telah di welding lah. Itu yang kita katakan sebagai ujian musnah ataupun destructive test.
Dan satu lagi, yang terakhir kita katakan sebagai ujian tanpa musnah, NDT, non-destructive test. Apa yang dikatakan sebagai ujian tanpa musnah adalah ujian yang mana kita lakukan, kita tidak memusnahkan, kita tidak merosakkan atau kita tak mengubah apa-apa struktur bahan tersebut. Jadi bila kita ambil kaedah NDT ni, nampak gayanya dia lebih kepada projek yang sebenar lah. Kalau kita buat kapal lah. Kalau kita buat pipe lah. Apa pasal kita pilih ujian musnah, ujian tanpa musnah? Sebab kalau kita pilih ujian musnah, bila dah siap welding kita musnah, siap welding musnah, bila nak siapnya projek tu? Jadi kita kena pilih ujian tanpa musnah. Siapa yang kena pilih ni? Inilah adalah tugas sebagai seorang jurutera, welding engineer yang akan menentukan perjalanan proses daripada mula sampai habis. Engineer yang akan menentukan ujian yang dia kena ambil. Jadi kita tengok kat sini, apakah 5 kaedah ujian musnah, ujian tanpa musnah yang utama. Yang pertama adalah kaedah penusukan cecair ataupun diorang panggil PT, penetrant testing. Ada juga kaedah magnetic testing. Ada juga kaedah ultrasonic testing. Ada kaedah radiografi testing, kaedah radiografi dan juga eddy current testing. Ni yang 5 lah yang utama. Ada lagi banyak-banyak kaedah NDT yang lain. Jadi kita tengok sini, penetrant ni apa benda? Maksudnya penetrant ni adalah satu ujian yang paling mudah dan popular lah dibuat di site sebab dia melibatkan kos yang murah. Jadi dia akan gunakan penetrant testing saja. Yang penting kita akan nampak result dia berdasarkan kepada penetrant lah. Ada juga kaedah yang menggunakan magnetik. Salah satu contoh yang ini dia kaedah yoke, AC/DC yoke. Jadi dia medan magnet lah, dia menggunakan medan magnet. Medan magnet ni dia akan cantik je apabila tidak diganggu. Apabila kawasan yang kita nak buat magnetic testing tu ada kawasan crack dan sebagainya, medan magnet ni akan terganggu dan dia akan menunjukkan visual kepada kita lah bahawa di situ ada kecacatan yang ada. Ini katakan sebagai magnetic testing. Dan seterusnya radiografi testing. Yang mana radiografi ni kalau dekat site ni, 2 kaedah yang popular adalah X-ray dan juga gamma ray. Yang mana X-ray ni dia lebih kepada makmal lah, lab dan sebagainya. Sebab X-ray ni dia menggunakan elektrik. Dan satu lagi gamma ray ni dia tak menggunakan elektrik. Dia daripada struktur atom-atom yang tak stabil yang dia akan masuk kat situ. Jadi radiografi testing ni adalah kaedah yang berbahaya sebab dia melibatkan radiasi. Jadi siapa-siapa juruteknik NDT dan juga DT yang ambil bidang radiografi testing ni dia agak banyak prosedur-prosedur, dia lapisan-lapisan keselamatan yang dia perlu patuhi lah sebelum dia ditauliahkan sebagai seorang NDT dan juga DT dalam kumpulan radiografi ni. Okey. Seterusnya ultrasonic testing. Okey, yang ini dia menggunakan ultrasound pula. Biasa kalau siapa-siapa yang dah kahwin tu bila kita nak hantar orang rumah kita, wife kita pergi check bila dia mengandung kan dia menggunakan kaedah ultrasound. Jadi sama juga macam kita ada juga ultrasonic testing. Dia akan nampak dia punya kecacatan yang ada dan dia akan terjemahkan di monitor untuk ultrasonic testing tu lah. Sama ada berbentuk real atau berbentuk graf. Sekarang ni dah banyak semua 3D dah. Macam check baby pun sama, dah ada 3D, 4D. Sekarang pun ultrasonic pun dah ada juga 3D dan juga 4D. Itu yang kita katakan sebagai ultrasonic testing. Dan yang terakhir adalah eddy current testing. Eddy current ni dia hampir sama macam ultrasonic tapi dia lebih kepada tube dan juga macam kalau dekat site tu dia punya furnace dan sebagainya, dia gunakan dia punya prop bentuk berbola tu dia akan masuk. Jadi pun sama jugalah. Cuma yang ini dia menggunakan gelombang elektrik lah. Jadi kat site pun banyak guna. Jadi setiap daripada kaedah NDT dan juga DT ni ada dia punya sertifikat dia sendiri. Itu yang tugas sebagai seorang juruteknik NDT dan juga DT dia kena ambil bidang ni.
Okey, tepat pukul 11 pagi. Jam saya di handset saya tepat pukul 11 pagi dan slide saya pun habis di sini Jadi saya stop dulu dia punya slide ni. Saya terus ke page depan lah. Okey. Jadi saya rasa saya bukalah kot kalau ada apa-apa persoalan yang ada di sini, dan soalan pun mungkin boleh ditanya di dekat bahagian chat ni pun ada. Okey, kemudian tu Cik Hafiz ni dia maklumkan kena isi form untuk mendapat untuk mengisi soal cerdik dan juga untuk dapatkan e-sijil. Boleh klik dekat dia punya link yang diberikan dekat bahagian income message ni Kemudian tu Cik Rashid Riza. Salam tuan, program Kimpalan ada terlibat dengan kerja besi. Program Kimpalan ada terlibat dengan kerja bengkel besi. Ya, memang ada. Sebab Kimpalan ni dia akan melibatkan welding besi-besi lah. Dan kita pun ada juga melibatkan bengkel. Kemudian tu kalau subjek kita pun di EdTech ni memang kita ada subjek workshop management Kita ajar budak-budak macam mana cara nak set up bengkel dan butiran-butiran yang ada tu. Jadi itu memang ada lah kalau saya menjawab soalan ni Okey, kalau ada apa-apa yang nak tanya dekat sini boleh tanya sebab saya ikut daripada arahan ni sampai pukul 11 je lah. Mungkin kalau ada apa-apa soalan nak ditanya. Ya, siapa ni? Ashraf Yazid. Ya. Setakat ni tak ada, Cik. Tak ada persoalan. Tak soalan Encik Rashid Reza, kursus ni Encik Rashid tanya ni. Kursus ni berapa tahun? Okey, kursus ni tu yang saya cakap tadi, kursus untuk welding ni dia ada dua lah. Satu kursus yang jangka sepenuh masa dan juga jangka pendek. Kalau kursus sepenuh masa ni, kalau kita tengok balik, kalau di permulaan di peringkat sijil tu antara siap semua dalam 2 tahun lah. Kalau sepenuh masa, kalau di EdTech ni, kalau kemasukan SPM tu dalam 3 tahun. Kalau dia dah ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dia akan masuk di EdTech ni dalam 1 tahun setengah lah, lebih kurang selepas dia pergi LI latihan industri. Tapi kalau kursus jangka pendek tu bergantung kepada permintaan company tu sendirilah, apa yang dia nak. Kadang-kadang 2-3 hari je, bergantung kepada kesediaan company itulah. Okey, jadi slide ni nanti yang saya bacakan tadi saya akan kongsikan dekat dalam grup lah nanti. Kalau mungkin ada yang nak tengok, nak rewind balik apa-apa, saya akan sharekan dalam grup lah. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya off kat sini lah. Tapi ada permintaan daripada pihak jabatan ni, dia nak minta kita bergambar ramai-ramai dan kita buka kamera. Boleh ke? Dalam 1 minit dia minta kita onkan kamera. Macam tu. Alamak, Dr. Isham. Ini bukan permintaan saya, permintaan daripada pengurusan ni. Dia nak minta onkan kamera lah kan. Sebab kita ramai ni macam-macam, kawan-kawan ada. Kemudian boleh. Ada yang pada industri, ada yang daripada bekas student saya. Macam-macam Ada daripada ILP lain yang saya dah bagi pada kawan-kawan lain Okey, saya punya rakan sekerja saya sedang ni. Jadi kita ready je lah. Okey, 1, 2, 3 ready jap
kawan saya tengah screenshot tu. Okey, dah settle. Dia kata dah settle lah. Ni Amir 8080. Dr. Syam apa khabar? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ingat saya stop kat sini je boleh Kalau ada apa-apa nanti kita berhubung kemudian lah. Mungkin ada sesi yang lain ke dan sebagainya. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang join kita punya webinar pada pagi ni dengan tajuk Jom Mengimpal Mula-mula seram juga tajuk Jom Mengimpal ni. Okey, itu sajalah daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, ada kemudian hari kita akan berjumpa lagi. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua dan juga selamat maju jaya kepada semua apa-apa bidang yang tuan-tuan semua ceburi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.